Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sahibul Fadilah Tuan Imam, pengerusi surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat, ibu ayah, adik kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dirindui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali banyak syukur kepada Allah di atas pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat masanya ini Allah memberikan kelebihan dan manfaat yang banyak kepada kita. Moga-moga dengan itu dapat sama-sama kita guna dan amalkan ketika mana hidup kita yang masih lagi berbaki ini dan ketika mana kita pulang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla suatu hari nanti. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat rahmat dan kasih sayang-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terhindar daripada dosa. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu dan rezekikan kefahaman kepada kami. Allahumma barik lana fi syahri hadha. Ya Allah, berkati kami dalam bulan ini. Warzuqna lailatal qadri fi hazihi sanati ya rabbal alamin. Rezekikan kami untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur juga kepada Allah kerana masih lagi diberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita untuk meneruskan amal ibadah pada fasa yang kedua ini. Kita menghampiri malam-malam yang terakhir. Kekuatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kita tumpahkan untuk beribadah kepada Allah. Kesempatan yang dikurniakan untuk kita sama-sama duduk seketika waktu dalam majlis ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana Nabi menceritakan keadaan orang yang berpuasa, lalu dengan puasa tersebut
menjadi satu kegembiraan bila dia balik bertemu dengan Allah. Balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal keadaan ketika mana dia hidup dulu, dia puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah. Tuan-tuan, puasa di antara ibadah yang sangat hebat, yang tidak sama dengan ibadat yang lain. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berpuasa, wa ana ajzi bihi, Allah Taala sendiri yang akan bagi pahala kepada dia. Allah Taala sendiri yang akan bagi sesuatu yang hebat kepada dia. Kerana puasa ini untuk Allah. Bila kita nak bagi kepada Allah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sepatutnya kita bagi yang terbaik. Nak bagi yang terbaik, tuan-tuan, mesti ada benda yang menyempurnakan benda yang baik tadi. Semalam saya ceramah di JKR. Habis ceramah, mereka bagi sagu hati kat saya. Sagu hati tadi itu berbentuk ada kuih raya, adalah 2-3 benda. Tetapi tuan-tuan, mereka bagi tadi dalam bungkusan yang sangat cantik. Mereka bungkus cantik-cantik, tuan-tuan, balut elok-elok, kemudian hulak mai kat saya. Kalau kita fikirkan, tuan-tuan, kalau nak bagi kuih raya, bagi kuih raya macam tu tak apa dah, sebab kita makan kuih. Bungkusan tu kita tak makan. Kalau nak bagi yang lain, bagi setakat kita nak bagi tu okey dah. Tetapi tuan-tuan, dia tak bagi yang mana yang dia nak bagi tu. Dia sekalikan dengan bungkusan yang cantik. Sebab nak bagi nampak elok, nak bagi nampak cantik. Kita hak terima pun, oh seronok ah, ambil gambar pula. Begitu juga tuan-tuan, kita nak bagi puasa kepada Allah, tuan-tuan, kita kena cantikkan puasa itu dengan ibadah-ibadah yang lain. Kerana tuan-tuan, ibadah puasa kita, wallahu ta'ala alam, kalaulah kita yakin memang sempurna sungguh tanpa ada kekurangan, okey. Tanpa ada kekurangan dari sudut pahalanya, dari sudut pekerjaan puasa tadi itu sendiri. Kalau kita yakin, tak apalah. Di sana tuan-tuan, ada benda yang akan mencantikkan kefarduan puasa itu, walaupun benda itu bukan fardu. Benda yang nak baginya kuih, tetapi dibalut dengan bunga, diletak bunga, dibalut dengan benda yang cantik. Maka begitu juga tuan-tuan, di antara benda yang akan mencantikkan puasa, yang kita nak pamerkan kepada Allah, kita nak tunjuk kepada Allah, kita nak serah kepada Allah, di antaranya ialah qiraatul Quran. Di antaranya lagi qiyamul lail. Di antaranya lagi tadarus. Di antaranya lagi sedekah. Di antaranya lagi selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tarawih. Maka benda ni tuan-tuan, jangan kita tinggal. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Biar ada satu benda yang kita lazim melakukannya. Paling-paling kurang tuan-tuan, biar kita ada masa untuk membaca Al-Quran. Cukup lah. Kalau tarawih tuan-tuan dah lah buat 8, tu pun kadang-kadang tuan-tuan, tunggu tu sementara Tok Imam duk baca, dia tak bangun lagi. Gaya Tok Imam nak rokok, baru naik.
Tu tak kira lagi tuan-tuan hak solat dalam keadaan letih, mengantuk. Ngantuk tuan-tuan, tambah pula kena aircon macam tempat tuan-tuan ni. Silap saya tak pakai tebal. Sejuk. Ni tangan ni ke nak pegang tempat panas ni. Sejuk tuan-tuan. Jadi kita semayang tu, Allahu Akbar. Nak ceritanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak apalah asal kita buat. Allah Taala pandang kesungguhan kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan lis-saimi farhatan, bagi orang yang berpuasa akan ada dua kegembiraan. Ni tajuk saya malam ni, ada apa bagi malam ni? Lis-saimi farhatan, dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, farhatun hina yuftir, seronok ketika mana berbuka. Setelah mana kita berpuasa daripada pagi, mai dekat nak maghrib, seronok. Cuma tuan-tuan, dalam keadaan seronok kita nak berbuka, jangan kita tewas dengan godaan nafsu makan kita. Daripada pagi lawan nafsu ni, daripada pagi lawan nafsu kita. Nafsu nak sarapan pun kita lawan, ya. Teringin nak makan tengah hari pun kita lawan, ya. Kemudian mai petang sikit tuan-tuan, rasa lapar dah. Sikit lagi. Hampir nak berbuka, ketika itu kita tewas. Sedangkan kegembiraan itu kita dengan Allah, lalu mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, satu persatu minta kepada Allah. Minta apa saja yang kita nak. Banyak benda yang kita nak tuan-tuan. Tapi kalau lepas mayang, kita hanya baca doa yang kita hafal. Doa yang kita hafal ni adalah 4-5. Ya, sedangkan yang kita nak ni banyak sangat-sangat. Oleh kerana kita hafal apa yang kita hafal, kita baca apa yang kita hafal, maka banyak benda yang kita nak kita tak minta pun kepada Allah. Kita nak ahli keluarga kita gini-gini, kita nak anak kita gini-gini, kita nak isteri kita gini-gini, kita nak perniagaan kita gini-gini, kita nak pekerjaan kita gini-gini. Tapi tuan-tuan, kita tak mampu nak minta ketika mana lepas solat dalam doa, kerana kita hanya baca doa yang kita hafal. Maka ambil peluang ketika mana nak berbuka itu, angkat tangan, minta satu persatu kepada Allah. Allah Ta'ala cukup seronok, Allah Ta'ala cukup suka kepada hamba yang meminta-minta. Berbeza dengan manusia. Maka kegembiraan yang pertama, hina yuftir, ketika mana waktu berbuka puasa tadi. Cuma jangan tewas dengan nafsu yang akhirnya kita makan punya banyak, last kali nak buat ibadat tak larat. Nak buat ibadat tak larat tuan-tuan. Kesan daripada makan. Sebab itu kalau kita tengok, kita baca dalam kitab para ulama kita, terutamanya kitab-kitab Jawi, ketika mana membicarakan soal perut, tuan-tuan, ulama banyak pesan supaya jaga perut. Maksudnya jaga makan kamu, kerana kesan daripada makan menyebabkan kekadang kita tak larat nak buat ibadat kepada Allah. Kita rasa malas dan sebagainya. Kita rasa lemah, kita rasa tak larat. Ingat arwah ayah saya dulu. Arwah ayah dulu. Arwah ayah saya ni meninggal tahun 2001. Lebih kurang 5 tahun sebelum dia meninggal tu, dalam bulan Ramadan, biasanya dia waktu buka tu dia makan sikit je, minum air sikit, makan kurma, makan benda-benda ringan, kemudian dia pergi solat kat surau depan rumah. Dia jadi imam maghrib, tunggu sampai waktu isyak, solat isyak, kemudian solat tarawih, bolah balik sekali lagi, makan apa yang dia nak. Nak jadi ceritanya, hari tu waktu buka puasa, dia pederah nasi terus. Makan nasi.
Bila makan nasi, tuan-tuan, solat maghrib okey lagi, solat isyak okey lagi, solat tarawih tak larat. Bukan tak buat tarawih, buat. Dia jadi imam. Cuma tak larat macam mana biasa. Buat cuma jadi lemah sikit. Lepas tarawih tu dia kata, ish, tak larat sungguh malam ni. Rasanya kih makan nasi tadi dah. Dia kata rasanya kih makan nasi tadi dah. Lepas ni tak boleh makan nasi dah, dia kata. Ingatkan dia kata lepas ni tak boleh makan nasi dah tu, setakat hari tu je. Rupanya tuan-tuan, berterusan sampai meninggal tak makan nasi. Rasanya lebih 5 tahun. Ataupun lebih kurang 5 tahun macam tu lah, tuan-tuan. Tak makan nasi. Memang tak makan sungguh. Bukan sebab penyakit ke tak. Memang tak mau makan nasi. Di rumah makan roti, makan benda-benda ringan gitulah. Kalau pergi kenduri, orang kampung dah kenal dah. Pak Tih tak makan nasi. Lalu buatlah bihun ke roti ke kat dia. Memang tak makan nasi, tuan-tuan. Dia meninggal pun alhamdulillah lah, meninggal ketika mana sedang menyampaikan kuliah subuh. 5 hari bulan 5 tahun 2001. Waktu tu saya tak ada. Saya masih lagi belajar di Pakistan. Dapat berita ayah meninggal. Bila balik sembang dengan mak apa semua, memang sampai meninggal dia tak makan nasi. Tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tak jaga perut, maka ibadat kita akan jadi tak larat. Sungguh, tuan-tuan. Tak percaya, esok ni cuba waktu buka puasa makan sungguh-sungguh. Sekali lagi tarawih tengok lagu mana. Merangkak, tuan-tuan. Mujurlah Tok Imam baca pendek-pendek. Kalau Tok Imam baca panjang, tuan-tuan, jenuh. Maka kegembiraan pertama bagi orang yang berpuasa ialah ketika mana berbuka. Kalaulah dia puasa penuh pengharapan dan penuh keimanan kepada Allah, waktu berbuka tadi dia seronok. Dia kalut nak berbuka. Ada orang kita, tuan-tuan, kalut menyediakan juadah. Buka buat lambat-lambat je. Tapi waktu makan sekali dia bedai semua, tuan-tuan. Dia duk tunggu hak ni tak siap lagi, dia duk tunggu hak ni tak siap lagi. Padahal berbuka ni cukup dengan seteguk air ataupun sebiji tamar. Kegembiraan yang kedua, wa farhatun hina yalqa rabbah. Kegembiraan yang kedua ialah apabila dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana dia nak bagi puasa dia kepada Allah, puasa yang terbaik yang dihiasi dengan benda-benda yang cantik. Bukan setakat puasa, disaluti puasa itu dengan qiraatul Quran, dibaluti puasa itu dengan sedekah, dihiaskan puasa tadi dengan tadarus, dengan qiyamul lail, lalu seronok dia nak bagi kepada Allah. Kalau tak ada benda-benda hiasan tadi itu, dahlah kita hanya bagi puasa. Puasa pula yang tak cukup markah. Macam mana nak cukup markah kalau mata tak jaga? Macam mana nak cukup markah kalau mulut tak jaga? Tuan-tuan rasa Ramadan kita tahun lepas, tuan-tuan, lagi comel. Ramadan kita tahun lepas, kita duduk dalam rumah. Bukan boleh pergi mana? PKP. Waktu tu norma baru peringkat awal. Woi, tuan-tuan. Bazar Ramadan pun tak ada, pergi surau pun tak boleh, pergi masjid pun tak boleh. Melepak sembang ngetih pun tak boleh, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, Ramadan tahun lepas kita hanya duduk dalam lingkungan keluarga kita aja. Kita hanya duduk dalam lingkungan keluarga kita. Kita tak jumpa dengan kawan-kawan kok nak sembang, nak kata kat kawan, tak ada, tuan-tuan. Mata terpelihara sebab tak keluar gimana. Lidah terjaga sebab sembang lingkungan keluarga je. Kalau ikut markah, hak tahun lepas markah tinggi kan. Nah, kemudian tuan-tuan pula bukan jadi makmum, pakat jadi tok imam belaka ni. Ni mantan imam ni. Waktu saya sebut kawan-kawan saya jadi imam,
Jangan bimbang. Kalau rasa nak terberak, nak kencing, pi je, tinggal je. Kalau rasa tak larat, masuk bilik rehat. Ambil air minum, duduk tepi. Sebab apa? Hak belakang ni semua mantan imam. Petik je siapa? Tuan-tuan. Bukan setakat mantan imam, mantan khatib. Khatib hari raya. Ni semua. Tapi tahun ni dia agak berbeza. Dia agak berbeza sikit jika nak dibandingkan dengan tahun lepas. Ala kulli hal tuan-tuan, cantikkan puasa kita dengan benda-benda yang lain tadi tu, supaya bila kita kembali kepada Allah, kita nak pamerkan puasa kita yang terbaik, dibaluti, diselimuti dengan benda-benda yang elok dan cantik. Apa dia? Ibadat-ibadat sampingan tadi. Yang wajibnya puasa. Hak lain tu sunat belakang. Kalau tak buat pun tak apa. Tapi yang wajib tadi tidak sempurna, maka kita sempurnakan, kita cukupkan markah kita dengan ibadat-ibadat yang lain. Maka kita balik kembali kepada Allah dalam keadaan seronok. Seronok bertemu dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala nak bagi. Apa dia? Tak tahu. Hak Nabi janji tu macam-macam dah. Hak yang Allah Ta'ala sendiri nak bagi tu, tak tahu. Tapi bila Nabi SAW janji, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji Allah dan janji Rasulullah tidak pernah dimungkiri. Kerana kita sendiri sebut, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah memungkiri janji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan dirindui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tanamkan pada tahun ini tuan-tuan, dalam Ramadan ni aku nak buat sehabis baik, nak buat yang paling terbaik tuan-tuan. Mungkin kita tak boleh nak fokus banyak benda. Ya, mungkin ada di kalangan kita dia fokus nak buat ibadat malam. Maka setiap malam dia berjaga. Ada orang dia tak boleh jaga malam ni, sekadar bangun sahur bolehlah, tu pun hujung-hujung dia memang tak boleh, dia kena tidur. Maka dia ambil fokus apa dia? Qiraatul Quran. Baca Quran. Ambil masa, siang ke, lepas solat ke, sebelum solat ke, baca walaupun sikit. Quran ni dia wajib baca, tak wajib khatam. Kita kadang-kadang duk kalut nak bagi khatam tuan-tuan. Akhirnya baca sekadar baca, tidak tadabbur pun maknanya. Quran ni dia wajib baca, tak wajib pun khatam. Maka bacalah sebanyak mana yang kita mampu. Tak boleh baca banyak, baca sikit asal baca. Biar ada Quran dengan kita tuan-tuan. Kita pergi mana pun ada handset seorang satu tuan-tuan. Kadang-kadang handset bukan seorang satu, seorang tiga. Dalam rumah ada 4 beranak, handset 8. Letak atas meja tuan-tuan, bunyi telefon, tak tahu hak mana satu bunyi. Tak tahu hak mana satu bunyi. Baik muda pun sama, hak tua pun sama tuan-tuan. Handset sampai 2-3. Quran ada tak? Quran tak ada. Quran ada satu kat rumah, satu je. Tu pun tak baca. Comel Quran, tengok tuan-tuan duk susun comel. Bukan tak comel-comel. Quran itu tidak nampak cantiknya kalau tidak dibaca. Sebab Quran bukan hiasan. Quran adalah bahan bacaan. Mukjizat yang terakhir yang kekal sampai hari ini tu. Mukjizat lain tak ada dah. Tongkat Musa yang hebat tak ada dah. Kalau cari tak jumpa tongkat Musa, kalau jumpa tongkat Ali. Bahtera Nabi Nuh tak ada dah tuan-tuan. Yang kekal, yang boleh tengok, yang boleh pegang, yang boleh kita baca tu Quran. Hak orang baca Quran confirm dapat pahala. Baca WhatsApp belum tentu pahala. Baca Quran confirm syafaat. Baca WhatsApp belum tentu. Kita lebih memilih yang belum tentu daripada yang tentu.
hal keadaan kita balik kepada Allah Ta'ala nanti, mengharapkan keridaan Allah dan mengharapkan syurga Allah. Inilah yang Tok Imam duk minta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Macam mana kita nak redha Allah kalau dengan kalam Allah kita buat lebih kurang? Allah Ta'ala bagi umur kita punya banyak. Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Sepanjang kita hidup tu tuan-tuan, banyak benda kita belajar sejak daripada kecil dulu. Banyak benda kita reti disebabkan kita belajar. Tiba-tiba Quran kita tak reti dan kita tak belajar. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita mati dalam keadaan kita tak reti baca Quran, tuan-tuan. Ya, jangan kita mati dalam keadaan kita tak reti baca Quran. Jangan malu untuk belajar. Jangan malu untuk belajar. Sini pusat tahfiz. Ada ustaz-ustaz yang hafiz. Ada anak-anak yang hafiz, yang belajar Quran, tuan-tuan. Cuba panggil seorang, suruh dia dengar bacaan kita betul ataupun tidak. Jangan malu. Kita boleh belajar benda lain, kenapa Quran tak boleh? Maka bagaimana kita nak dapat keredaan Allah kalau kita benda yang Allah telah bagi kita buat lebih kurang? Macam mana kita nak dapat syurga yang hebat kalau kalam Allah kita ketepikan? Kita belagak, tuan-tuan. Kita bawa handset kita, kita tekan banyak benda untuk baca, tiba-tiba Al-Quran yang ada dalam handset kita tak pernah pun tekan. Bahkan tuan-tuan, last kali kita baca Quran tak tahu bila. Tak tahu bila kita last baca Quran, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka imam akan baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kurniakan kepada kami keridaan Engkau dan syurga Engkau. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta berlindung daripada kemurkaan Engkau dan api neraka Engkau. Kita minta berlindung. Tiba-tiba tuan-tuan, apa yang kita dok buat ini benda-benda yang mengundang kemurkaan Allah. Wal iyazu billah. Ala husnizan, baik sangka kita, mungkin kita ada keinginan untuk nak belajar dan nak membaca, cuma belum lagi mula. Maka mula, tuan-tuan, Ramadan semakin berlalu ni, meninggalkan kita. Jangan biarkan Ramadan itu habis, berlalu begitu saja tanpa kita mendapat manfaat dan keberkatan yang Allah bagi dalam bulan Ramadan ni. Tak cukup dengan minta syurga, tak cukup dengan minta redha. Tuan-tuan, hebat lagi, lepas ni Tok Imam boleh baca doa solat tarawih tu. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, wali faraidika muaddin, walis salati hafizin, waliz zakati fa'ilin, walima indaka talibin, wali afwika rajin, wabil huda mutamassikin, wa anil lagwi mu'ridin. Tuan-tuan, doa ni hebat. Sebab kita minta benda-benda yang hebat belakang. Kita minta iman yang sempurna. Kita minta supaya kita ni jadi orang yang melaksanakan kefarduan yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Wali faraidika muaddin, walis salawati hafizin. Ya Allah, jadikan kami orang yang memelihara salat. Memelihara salat maksudnya salat di awal waktu. Dia pelihara waktu salat. Dia jaga waktu salat dia. Tuan-tuan, salat ni kita tengok aja 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Hakikatnya tuan-tuan, salat ni berat. Hakikatnya salat ni berat, tuan-tuan. Sebab itu muazzin bila azan, sebut saja perkataan azan, kita hanya ucap ataupun kita hanya jawab apa yang muazzin sebut. Allahu Akbar, kita pun sebut Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah pun sama juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun sama juga. Tetapi ketika mana muazzin menyebut hayya 'alas salah,
Hayya 'alas salah, kita pun jawab la haula wala quwwata illa billah. Aku tak larat, aku tak ada daya, tak ada kekuatan, melainkan kekuatan yang Allah Taala bagi. Solat ni berat, tuan-tuan. Maka dalam doa tarawih, tuan-tuan, kita sebut walis salawati hafizin. Tak cukup dengan benda-benda yang hebat itu, tuan-tuan. Kita minta lagi kepada Allah. Wa fil jannati dakhilin. Ya Allah, kami nak masuk dalam syurga. Wa min ta'amil jannati akilin. Ya Allah, kami nak makan makanan dalam syurga. Wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin. Kami nak minum minuman dalam syurga yang terdiri daripada madu dan susu. Tak cukup dengan nak masuk, tak cukup dengan nak makan, kita minta lagi benda hebat. Apa dia? Wa bihurin 'ainim mutazawwijin. Nak kahwin dengan bidadari. Allahu akbar. Nak kahwin dengan bidadari, tuan-tuan, baca Quran pun malas. Nak kahwin dengan bidadari, tuan-tuan, tarawih 8 rakaat pun merangkak. Tapi tak apalah, kita minta. Allah Ta'ala suka kepada apa yang kita minta. Allah Ta'ala suka kepada hamba yang meminta-minta. Maka mintalah kepada Allah. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menanti doa daripada hamba, kita jemu dalam berdoa. Tak boleh doa panjang-panjang, kita jemu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah jemu menanti kita untuk meminta kepada Allah. Mudah-mudahan dua kegembiraan ini kita dapat, iaitulah kegembiraan bertemu, kegembiraan ketika mana berbuka puasa, dan kegembiraan ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang gembira nak jumpa Allah adalah orang yang yakin dengan ibadah dia kepada Allah. Seorang sahabat Nabi, Abu Dhar, apabila ditanya kepada dia, maza tuhibbu ya Aba Dharrin, wahai Abu Dhar, apa yang paling suka dalam, apa yang paling kamu suka? Lalu Abu Dhar jawab, uhibbu salasatan ya Rasulullah, aku suka kepada 3 benda wahai Rasulullah. Apa dia 3 benda yang disukai oleh Abu Dhar? Yang pertamanya, uhibbul ju'a, aku suka kepada lapar. Kita lapar kot tak boleh, tuan-tuan. Tapi Abu Dhar suka kepada lapar. Yang kedua, wal marada, aku suka kepada sakit. Kita cukup tak suka kepada sakit. Yang ketiga, uhibbul mauta wal marada. Yang ketiga, uhibbul mauta. Uhibbu salasatan ya Rasulullah, aku suka kepada 3 benda. Yang pertama, uhibbul ju'a wal marada wal mauta. Yang ketiga, aku suka kepada kematian. Kita jangan, tuan-tuan, melawak benda lain boleh, melawak bab mati jangan. Tuan-tuan. Tapi Abu Dhar suka kepada mati. Bila ditanya, kenapa kamu suka kepada lapar? Kerana bila aku lapar, aku dapat merasai bagaimana orang susah, orang miskin dan sebagainya. Aku suka kepada sakit kerana sakit tadi ujian daripada Allah. Dengan asbab sakit, kesilapan, dosa-dosa aku diampunkan Allah. Kerana sakit ini yukaffirus sayyiat. Yang ketiga, aku suka kepada mati kerana dengan mati sahajalah aku dapat bertemu dengan Allah. Dengan mati saja aku dapat bertemu dengan Allah. Kalau tak mati, tak dapat bertemu dengan Allah. Maka seronok Abu Dhar nak bertemu dengan Allah kerana dia yakin dengan amal ibadahnya. Dia yakin dengan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keredaan Allah dan syurga Allah. Allah Ta'ala lindungi kita daripada kemurkaannya dan daripada azab api nerakanya. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup setakat tu. Nama pun tazkirah. Beza dengan kuliah. Tazkirah pendek, kuliah panjang. Maka bila sebut tazkirah, cukup setakat tu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah, yang kurang daripada kelemahan diri sendiri,
Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.